السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam, yang mana pada malam ini kita telah pun sampai pada hadis yang ke-41. Baik. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-hadithul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, katanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah, la yu'minu ahadukum, yakni tidaklah sempurna iman seseorang di kalangan kamu, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Qala asy-syaikh rahimahullah, hadithun hasanun sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Qala asy-syaikh rahimahullah, yani an-Nawawi rahimahullah, dia kata hadis ini adalah hadis hasan sahih, ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, yang kami riwayatkan dalam kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih. Kitab al-hujjah di sini adalah kitab yang bertajuk al-hujjah ala tarikil mahajjah. Al-hujjah ala tarikil mahajjah, karangan Syekh Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Syafi'i. Beliau telah antara yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah apabila menyebut hadis ini, dan dia kata hadis ini adalah hadis yang berstatus hasan sahih. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau telah memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan hadis ini. Dia kata tashihu hadzal hadithu ba'idun jiddan min wujuh. Dia kata pentashihan hadis ini adalah amat jauh sekali, disebabkan oleh beberapa sebab. Maknanya dia tak setujulah dengan pentashihan yang dilakukan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata minha, antaranya dia bagi sebab-sebabnya, annahu hadithun yatafarradu bihi Nu'aim bin Muhammad al-Marwazi. Dia kata hadis ni antara hadis yang Nu'aim ibn Hammad al-Marwazi. Nu'aim ibn Hammad al-Marwazi merupakan salah seorang perawi yang meriwayatkan yang ada dalam sanad hadis ni. So dia kata annahu hadithun yatafarradu bih,
tafarrud adalah salah satu bentuk ataupun salah satu penyebab kepada kedhaifan sesuatu riwayat apabila perawi yang bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis, dia adalah perawi yang dhaif. Jadi bila dia bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis, kemudian tidak ada riwayat lain yang menyokong ataupun turut sama jalur yang lain, lalu kita katakan ini antara sebab yang menyebabkan hadis tersebut dhaif. Nu'aim ibn Hammad al-Marwazi ini adalah seorang yang perawi yang dinilai thiqah oleh ramai juga di kalangan ulama hadis. Al-Hafidh Ibn Rajab dia kata, wa Nu'aimun hadha wa in kana wathaqahu jama'atun min al-a'immah wa kharraja lahu al-Bukhari fa inna a'immat al-hadith kanu yuhsinuna bihi adh-dhann li salabatihi fi sunnah wa tashaddudihi fi ar-radd ala ahli al-ahwa. Ada sebab saya sebut benda ni. Dia kata Nu'aim ni walaupun dia ni dinilai thiqah oleh ramai juga di kalangan ulama hadis, dan hadis dia pun juga dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Rajab kata sesungguhnya ulama-ulama hadis ni mereka bersikap husnudzan, sangka baik terhadap dia, kerana dia ni antara orang yang kuat mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia ni juga lantang mengkritik ahlul ahwa, yakni ahli bid'ah. Akan tetapi dia kata wa kanu yansibunahu ila annahu yahim. Ni point saya dekat sini. Bila Ibn Rajab kata benda tu, dia puji dulu. Dia kata dia ni bagus, dia adalah orang yang kuat mempertahankan sunnah, menentang, mengkritik ahli bid'ah. Akan tetapi dia kata para a'immatul hadis juga menyifatkan yang dia ni juga ada melakukan kesilapan, merujuk kepada kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Wa yushabbahu alaihi fi ba'd al-ahadith, dan kadang-kadang bila dia banyak riwayat ni, dia akan berkacau antara dia tak boleh nak beza antara hadis dengan hadis yang lain. Jadi sebab itulah bila dia banyak falamma kathura uthuruhum ala manakirihi hakamu alaihi bid'af. Bila mana mereka dah semak dan mereka dapati dia banyak riwayat-riwayat hadis yang mungkar, yang menyalahi, riwayat dia tu menyalahi perawi-perawi lain yang lebih thiqah daripada dia, hakamu alaihi bid'af. Lalu mereka pun menghukum ke atas dia ni sebagai perawi yang dhaif. Sehingga dia kata farawa Salih bin Muhammad al-Hafiz an Ibn Ma'in annahu su'ila anhu faqala laysa bi syai' walakinnahu sahibu sunnah. Sehingga Salih bin Muhammad ni diriwayatkan daripada Ibn Ma'in. Ibn Ma'in ni adalah Yahya Ibn Ma'in, salah seorang imam dalam ilmu hadis, imam dalam jarh wa ta'dil. Dia kata bila ditanya tentang Nu'aim ni, dia kata laisa bi syai'. Laisa bi syai' ni adalah satu istilah yang merujuk kepada perawi tersebut adalah perawi yang dhaif. Tapi dia sebut juga laisa bi syai' walakinnahu sahibu sunnah. Inilah yang ingin saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana para ulama hadis kod mana pun, walaupun mereka kagum dengan kehebatan seseorang itu dalam usaha mereka mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menentang
golongan yang menyalahi sunnah, termasuklah ahlul ahwa, yang ahli bid'ah. Akan tetapi itu bukanlah menjadi, orang kata apa, penghalang untuk mereka menegakkan yang benar, yang hak. Jadi kotlah, kalau geng kita buat salah, kita pun kira tu tak apa, kita settle belakang lah, kan. Ni dah. Jadi depa dalam bab ni tak ada punya. Ada kauting kat belakang ke, cuba nak cover ke, tak. Jadi depa sebut terus terang, kawan ni memang dia bagus dari sudut mempertahankan sunnah, lawan ahli bid'ah, tapi dia juga ada banyak buat kesilapan dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi atas dasar itu mereka hukum dia ni sebagai perawi yang dhaif. Jadi ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita bahawasanya hakikatnya kok mana pun kita ni manusia, bashar, terdedah untuk melakukan salah dan juga silap. Akan tetapi itu bukanlah menjadi satu alasan untuk kita ni bersikap bias, kan? Kita disebabkan yang melakukan kesilapan tu geng kita, maka kita pun cuba untuk nak melindungi ataupun tidak mempertahankan. Kalau dah salah, kan? Kalau dah salah. Jadi prinsip kita dalam bab ni adalah jelas. Jadi tak kira lah siapa pun, kan? Saya mungkin tersilap, siapa-siapa pun mungkin tersilap, tuan tegur tu, dalam bab ni salah, minta maaf lah, kan? Mungkin dalam bab ni betul, tapi dalam bab ni minta maaf, salah. Jadi kita kena akur dengan kesilapan yang kita lakukan tersebut. Dan sudah semestinya sesiapa yang meletakkan kebenaran itu adalah matlamat utama, maka dia pasti akan akur dengan yang hak, kan? Dan dia akan dia takkan sama sekali cuba untuk nak melindungi perkara yang hak, perkara yang benar. Jadi atas dasar itu kita melihat bagaimana pendirian Al-Hafidh Ibn Rajab dalam bab ni, yang mana dia secara jelas menyatakan bahawasanya walaupun Nuaim ini adalah seorang perawi yang mungkin dinilai fiqah oleh sebahagian ulama hadis, akan tetapi disebabkan dia banyak buat beberapa kesilapan, maka kesilapan itu menyebabkan dia ni dihukum sebagai perawi yang dhaif. Juga bukan setakat disebutkan oleh Ibn Ma'in, An-Nasa'i juga menilai dia sebagai perawi yang dhaif, dan mereka juga menyebutkan antara kesilapan yang dia lakukan adalah yasilu ahaditha yuqifuhan nas, yakni annahu yarfa'ul mawqufat. Antara kesilapan yang dia buat adalah hadis tu hadis yang mauquf, maknanya dia sebenarnya adalah merujuk kepada perkataan sahabat Nabi SAW, akan tetapi dia riwayatkan secara marfu', yakni ia merujuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi itu antara kesilapan yang besar yang memberi kesan besar terhadap periwayatan sesuatu hadis. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu salah satulah penyebab hadis ni dhaif. Begitulah juga Ibn Rajab menyatakan anna fi isnadihi Uqbah ibn Aus as-Sadusi al-Basri. Ini juga antara perawi yang bermasalah dalam hadis ini. Maka para ulama hadis bahagian yang menilai hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Baik, walaupun hadis ni dhaif, akan tetapi hadis ini dari dia boleh dilihat, boleh diterima dari sudut amalan, kerana ada qara'in, maknanya ada benda-benda sampingan yang lain yang menyokong makna hadis tersebut. Dan inilah yang harus kita fahami, bagaimana para ulama hadis di kalangan mutaqaddimin mereka menerima pakai hadis yang dhaif
yang dianggap sebagai dhaif, yang ringan dari sudut fadail dan juga targhib dan juga tarhib dalam bab galakkan beramal dan juga ancaman kepada mereka yang melakukan perkara yang salah ataupun meninggalkan melaksanakan perintah Allah. Jadi mereka menerima dalam bab ni kerana hadis ni masuk dalam bab ni kan. Jadi mereka menerima dengan alasan ada juga qarinah-qarinah yang lain yang menjadi penyokong. Sebab itulah mereka tidaklah kata hadis dhaif ini diamalkan secara mutlak macam tu saja. Dia mesti ada asas-asas yang lain yang menjadi penyokong kepada hal itu. Antaranya Al-Hafiz Ibn Rajab dia kata وَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada sebut dengan makna yang sama, semisal dengan hadis tadi. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau, yakni Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yakni ayat ini secara jelas menyatakan bahawasanya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, mereka akan la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjadi pemutus hukum atas apa yang berlaku di antara mereka. Mungkin berlakunya pertelagahan, persengketaan, perebutan tentang sesuatu perkara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim dalam hal ini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Bila Allah baginda sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum, mereka terima hukuman tersebut, tak ada rasa haraj, rasa berat dalam diri mereka untuk tak boleh terima keputusan ni dah. Sebaliknya mereka terima wa yusallimu taslima. Mereka benar-benar menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Hafiz Ibn Rajab menyatakan, wa amma ma'na al-hadith fahuwa annal insana la yakunu mu'minan kamil al-iman. Dia kata sesungguhnya makna hadis ni adalah bahawasanya manusia ni tidak menjadi seorang mukmin yang beriman dengan iman yang wajib secara sempurna hingga kecintaannya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perintah-perintah maupun larangan-larangan serta lain sebagainya, di mana dia mencintai apa-apa yang beliau perintahkan, yakni baginda perintahkan, dan membenci apa-apa yang baginda larang. Jadi inilah bukti sebenar-benar kecintaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak suka kepada apa-apa yang Allah cintai atau mencintai apa-apa yang Allah benci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu kerana mereka membenci apa, yakni Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amalan mereka. Jadi salah satu ancaman ataupun azab yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini bagi mana-mana pihak
yang tidak suka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turunkan dalam Al-Quran, Allah Taala akan binasakan amalan mereka. Fa ahbata a'malahum. Dan berapa ramai orang hari ini yang mereka namanya Muslim, mengaku Muslim, dan zahirnya juga melakukan beberapa amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mereka mendengar sesuatu berkaitan dengan syariat Allah, maka pada diri mereka tu ada perasaan haraj, tak selesa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya berapa ramai orang yang tak selesa dengan ketetapan faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala. Sehingga di sudut hati mereka ada rasa macam tak boleh nak terima, kan? Rasa macam takkanlah macam ni, kan? Ini macam satu kezaliman dan macam-macam lagi, kan? Begitulah juga dalam hal yang melibatkan syariat nikah kahwin. Lalu mereka tak boleh terima. Oh, takkanlah begini, kan? Dan macam-macam lagi bentuk syariat yang mereka mungkin boleh terima dari sudut amal saleh yang lain. Puasa boleh, solatnya boleh, baca Quran mungkin boleh, nak pergi umrah boleh. Tapi bila mai tentang hal ini, yang ni tak boleh, kan? Tak boleh, kan? Sebut sikit tentang jihad, qital, perang, saya tak boleh ni. Yang ni sensitif lah. Kita kalau boleh kita tak payah, skip lah ni. Yang ni skip lah, kan? Sebut tentang muharramat, perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala secara terang, secara jelas, kan? Dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW ada beberapa benda tak boleh, kan? Tak boleh. Riba, tak boleh. Bahkan mereka, contoh saya tengok lah ni, ramai yang sebut benda tu bila melibatkan perbankan Islamik, kan? Saya tak kata sistem tu perfect, sebab dia bukanlah semudah yang kita sangka untuk nak menambah baik perkara tu. Dan apa yang telah berlaku sekarang ni, saya kira satu penambahbaikan yang cukup baik dah. Akan tetapi mereka masih berusaha ke arah penambahbaikan tersebut. Tapi masih orang duk kata apa ni, pembiayaan perumahan yang ni Islami ke macam ni, mahal lah apa semua, kan? Sama lah, tak ada beza pun, saja mereka buh nama saja, kan? Murabahah, kan? Apa ini semua Arab, nama Arab untuk nak Islamisasi, bagi dia cantik. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran secara jelas, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Jual beli halal, riba haram. Kita yang tak faham konsep tu apa, yang kita pergi beli rumah dengan bank tu, dia sebenarnya kita pergi beli rumah, kita beli rumah dengan bank. Kita bukan beli rumah tu dengan pemaju. Kita pergi jumpa bank, kita kata saya tak ada duit nak beli rumah ni. Lalu kita minta bank tolong pergi beli. Bank pergi beli, bank jual dekat kita. Cuma bank jual dekat kita tu dengan konsep jual beli dengan bayar secara ansuran, tangguh. Dan bank bila dia jual beli, orang berniaga mesti ada nak untung, kan? Kita pun kalau jual rumah kita, takkanlah kita nak jual, kita ada rumah, kita pun jual, tengok kawan ni, kita pun jual murah-murah sudah. Harga market price 500,000, kita jual 2,500. Saya ingin membantu saudara kita. Tak apalah kalau yang tu semangat kita, tapi kita mesti nak, kita tak mau rugi, kita nak untung. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya, tapi kita masih tak faham. Jadi samalah juga bila kita buat pembiayaan peribadi tu, dia nama dia atas akad tawarruh. Kita faham ke tak benda tu benda apa? Kita tak faham, pasal kita tak pernah baca dan kita tak ambil tahu.
Dan sistem pun problem juga. Saya tak nafikan benda ni. Pegawai bank yang duk jual produk ni, depa pun tak tahu. Dia pun tak faham produk dia ni produk apa. Rupa-rupanya kita ni pergi beli sawit. Baca dulu kontrak tu, kita pergi beli sawit. Akad tawarruk ni diharuskan dalam mazhab Hanbali. Jadi depa cuba cari macam mana kita nak boleh buat benda ni. Jadi guna akad ni. Kita beli sawit, tapi kita habaq kat bank, aku tak mau sawit ni. Hampir jual lah kat siapa-siapa. Aku cuma nak duit. Ambil jual tu, tapi bayaran tu adalah secara ansuran. Jadi kita ni tak faham benda tu. Bila kita tak faham, kita buatlah tuduhan yang pelbagai. Dan dalam masa yang sama, kita tak nafikan bank-bank ni pun bila dah guna nama Islam tu, guna betul-betul lah kan. Maksudnya anjuran seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan sendiri dalam Al-Quran kan, bila mana keadaan sukar, merujuk kepada situasi ekonomi yang menyukarkan, fanadhiratun ila maisarah, kan, bila dah keadaan tu sukar, orang hutang, ada ni dan sebagainya, perlu nak bayar, jadi kita ambil kira lah dia tu sukar dan sebagainya, kita kena ambil lah prinsip timbang rasa kan. Jadi bagilah dia sikit masa untuk dia nak buat bayaran kan, kurangkanlah sikit dan sebagainya, sehingga tak mau rugi langsung. Bukannya rugi pun, kurang untung kan. Jadi depa kena educate pegawai-pegawai depa supaya fahamkan masyarakat benda ni apa dia sebenarnya kan. Dalam bila depa nak explain tu, bukannya cik bagi borang, cik sign sini, cik sign sini, cik sign sini, sign sini. Settle ni 2 hari duit masuk. Yang ni yang masalah. Jadi ini yang kita perlu faham tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi dalam masalah nikah kahwin, dalam hukum hakam melibatkan penceraian, dalam masalah penjagaan anak dan sebagainya. Jadi ini semua kita harus faham ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan bila mana, tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita dalam hal ini, Allah Ta'ala akan uji perkataan yang kita sebut itu. Dan akan sampai masa, contoh, kita mungkin kemas dalam benda ni, mai satu masa Allah Ta'ala uji, pak kita meninggal, dan pak kita tinggalkan harta. Pada waktu tu Allah Ta'ala uji dengan perkataan kita. Hak kita duk pergi mengaji, hak kita duk syarah ke orang tu, Allah Ta'ala uji kita. Dengan cara macam mana? Kita tengok rupa-rupanya dalam akaun pak kita ada banyak. Itu juta ke kan? Lepas tu ada tanah sana, ada tanah sini dan sebagainya. Jadi pada waktu tu kita dah jadi lain macam kan? Gelap mata dah. Dan pada waktu tu hak duk baca-baca ni, hak duk tengok YouTube ni, semua macam dengan kuih lemak, kuih kabul. Kan? Dan kita duk nampak benda lain, dan kita cari jalan supaya kita memperolehi harta tersebut lebih berbanding dengan saudara mara kita. Dan kita waktu cuba buat justifikasi. Umpamanya kita kata, oh dulu aku pun duk bagi banyak kat ayah lah, apalah, itu ini dan sebagainya. Dan kita lupa dah tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hati-hati tuan-tuan. Allah Ta'ala akan uji dengan setiap perkataan yang kita ungkapkan ini. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dengan suatu rasa cinta, mengerjakan apa-apa yang dia wajibkan atasnya darinya. Dan jika kecintaan bertambah hingga dia mengerjakan apa-apa yang Allah sunnahkan kepadanya darinya, maka itu adalah satu keutamaan. Jadi Ibn Rajab dia menyatakan bahawasanya maka menjadi kewajipanlah kan kepada kita ni, seorang mukmin ni, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dengan satu rasa cinta, mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dirinya. Jadi perasaan cinta kita itu sepatutnya membawa kepada apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buatlah kan.
Kemudian kata Ibn Rajali, fa in zadatil mahabbah hatta ata bima nudiba ilaihi minhu kana dhalika fadla. Dia kata kalaulah bertambah lagi, tadi ni buat benda wajib yang Allah Ta'ala suruh buat, kita akan buat. Bila bertambah lagi perasaan cinta itu sehingga menyebabkan hatta ata bima nudiba ilaihi minhu, sehinggalah menyebabkan kita buat benda yang sunat pula, kan? Ekstra lah, buat benda yang sunat. Kana dhalika fadla, maka itulah yang paling terbaik. Kemudian dia kata lagi, dan hendaklah pula, dia bukan berhenti takat tu dulu, dan hendaklah pula dia membenci apa-apa yang Allah Ta'ala benci dengan kebencian yang menghalanginya untuk mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan kepadanya darinya. Maknanya perasaan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla ini bukan berhenti takat buat yang wajib, buat benda yang Allah Ta'ala suka saja. Apa yang Allah Ta'ala benci kita kena benci, dan kita haramkan diri kita daripada buat benda yang Allah Ta'ala benci tersebut. Fa in zadatil karahatu hatta awjabatil kaffa amma karihahu tanzihan kana dhalika fadla. Sehinggalah kalau bertambah benci kita tu sampailah benda yang kita diminta untuk berhentilah ataupun dihalang daripada buat benda-benda yang bersifat makruh tu, maka benda-benda makruh pun kita tinggal, kita tak mau buat juga, kan? So benda haram pun kita tinggal, benda makruh pun kita kena tinggal. So yang itulah yang paling terbaik. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini menunjukkan bahawasanya dalam Islam ni kita bukan saja melibatkan benda yang kita selalu sebut Allah Ta'ala sayang, maknanya sayang sesuatu benda. Dia juga melibatkan benci. Sayang apa yang Allah Ta'ala sayang, benci apa yang Allah Ta'ala benci. Jadi dia mesti melibatkan dua perkara ini, dan kita tidak boleh bersikap cuai dalam hal ini. Yang mana kita duk sebut benda yang Allah Ta'ala suka saja, baguslah, hang nak bertaubat, bagus. Ataupun kita duk kata, oh dia dah buat benda yang dah buat amalan sekian-sekian, bagus. Tapi kita lupa satu lagi sisi, yakni dalam Islam ni ada prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi dia mesti seimbang dalam bab ni. So bila kita cerita tentang bab agama, kita cerita, oh kena buatlah benda kebaikan, benda yang baik, oh buat benda ni bagus, benda ni Allah Ta'ala suka, baguslah kalau hang buat. Tapi dalam masa yang sama ada benda yang Allah Ta'ala benci, hang buat juga, ni tak bagus, ni yang kena tinggal. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran juga, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pi bagi tahu dekat hamba-hamba aku, sesungguhnya aku ni Tuhan yang Maha Pengampun. Wa anna adab, berhenti takat tu ke? Tak. Wa anna adabi huwal adabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Jadi para doa di jalan Allah mesti mengimbangi hal ini. Sebab itu kita dalam hal ni kita selalu sebut, kita kata, kita ajak orang mengamalkan amalan yang menepati sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita mengingatkan orang jangan buat benda yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Jangan berdusta di atas nama Nabi SAW. Masalahnya majoriti orang akan suka part yang pertama tu, akan tetapi part yang kedua tu ramai orang tak suka. Dan bila kita sebut benda tu, itulah yang menjadi menyebabkan orang lari daripada kita. Orang mungkin banyak suka dengar, oh kita cakap benda-benda yang positif, suruhlah orang buat baik dan sebagainya. Tapi bila kita sebut benda yang mungkar, oh yang ni tak boleh, kan? Yang ni tak boleh. Jadi sebahagian orang dia entah suka untuk nak menormalisasikan perkara yang mungkar, sehingga masyarakat merasakan benda mungkar ini adalah satu benda yang alah, ada apa-apa sikit je, kan?
kita baguslah dia semayang jemaah, dia rajin, tengok dia pakai kepiah, tapi konsert artis barat pun dia pergi juga kan. Jadi tak apalah, konsert sikit-sikit tu okey lah kan. Jadi ini yang masyarakat cuba tak tahu menormalisasikan benda ni. Sebab tu dia tunjuk, walaupun dia pergi konsert tapi depa duduk beratok lama-lama tu, depa pun semayang juga. Semayang zuhur dan sebagainya. Sedangkan kawan tu penyokong kuat LGBT dan sebagainya kan, membawa ideologi tu, mendukung ideologi tu dan sebagainya. Tapi bagi kita tak apalah kan, kita tengoklah sisi yang positif. Ni asyik negatif je kita. Jadi yang ni lah yang menjadi masalah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan terdapat riwayat yang sabit daripada Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang yang tidak sempurna iman di antara kamu kalian hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, keluarganya dan semua manusia. Kerana itu seseorang mukmin tidak menjadi mukmin yang sejati hingga dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaannya kepada semua makhluk. Kerana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian daripada cinta kepada Tuhan yang telah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata lagi, cinta wal mahabbatu sahihah taqtadi al mutaba'atu wal muwafaqata fi hubbil mahbubah. Dia kata cinta yang benar menuntut adanya sikap mengikuti dan menyetujui apa yang dicintai oleh yang dicintai, dan sebaliknya membenci apa-apa yang dibencinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintai dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Ibn Rajab menyatakan cinta yang sebenar ini taqtadi al-mutaba'ah wal muwafaqah. Maknanya cinta sepatutnya mendatangkan kita usaha untuk nak mutaba'ah dan juga muwafaqah, mengikuti, meneladani, nak bagi sama amalan apa yang kita buat ni seperti mana dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Maknanya kita suka apa yang Allah dan Rasul suka dan juga benci apa yang Allah dan Rasul benci. Baik. Kerana itu, dia kata, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang jujur dari dalam lubuk hatinya, maka itu memastikan hatinya mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Juga dia akan reda dengan apa-apa yang diredai oleh Allah dan Rasulnya dan murka kepada apa-apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia pasti akan beramal sesuai dengan tuntutan rasa cinta dan benci tersebut. Jika ternyata orang bersangkutan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu, di mana dia mengerjakan sebahagian dari apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan sebahagian dari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, padahal ia adalah wajib dan mampu dia laksanakan, maka itu menunjukkan kurangnya cintanya yang wajib tersebut. Maka dia wajib untuk bertaubat dari hal itu dan kembali berusaha menyempurnakan cintanya yang wajib tersebut. Jadi kalau orang membuat dakwaan tersebut tapi benda yang Allah Ta'ala suruh buat, dia tak mau buat, padahal dia mampu untuk buat, maka kita katakan dia telah pun berdusta dalam cintanya tersebut. Bahkan kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dia perlu bertaubat, dia wajib bertaubat dan kembali berusaha untuk nak menyempurnakan cintanya yang wajib tersebut. Sebab itu dia bawa nukil perkataan seorang ulama sufi, nama dia Abu Ya'qub An-Nahrajuri. Dia kata, kullu man idda'a
mahabbatallahi azza wa jalla wa lam yuwafiqillah fi amrih fada'wahu batil. Dia kata setiap orang yang klaim cinta kepada Allah azza wa jalla tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan perintah Allah, maka klaimnya tersebut adalah batil. Dan setiap orang yang mencintai tetapi tidak takut kepada Allah, maka ia adalah seorang yang terpedaya, fa huwa maghrur. Jadi setiap orang boleh dakwa dengan apa saja dakwaan, akan tetapi kalaulah dia klaim cinta kepada Allah akan tetapi perintah Allah dia tak buat, maka dia adalah dakwaan dia itu adalah dakwaan yang batil. Yahya ibn Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah jujur orang yang mengklaim mencintai Allah tetapi dia tidak menjaga batasan-batasan hukum Allah, yakni dia tidak menjaga hudud. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallahi azza wa jalla wa lam yahfaz hududahu. Orang yang klaim cinta kepada Allah tetapi tidak menjaga hudud. Hudud di sini, bila kita sebut hudud, merujuk pada syariat Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kalau kita baca ayat-ayat faraid, selepas Allah Taala sebut tentang hal itu, Allah Taala menyatakan tilka hududullah. Ini adalah hududullah. So bila kita sebut hudud, ia bukan sahaja melibatkan hukuman had dalam jenayah syariah seperti zina, mencuri, minum arak dan sebagainya. Ia sebenarnya merujuk kepada keseluruhan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini, sebelum kita nak tuding jari kepada orang lain, kita tuding jari kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, saya selalu sebut benda ni supaya kita senantiasa muhasabah diri kita dalam hal ini. Jadi mana-mana sahabat kita ataupun sesiapa sahaja yang mendakwa mereka mendukung perjuangan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu mewakili kesemua perkara. Ia bukan sahaja setakat melibatkan beberapa perkara yang kita dakwa ia adalah sunnah semata-mata, seperti mana puasa Isnin dan Khamis ataupun zikir selepas daripada solat dan sebagainya. Ia merangkumi semua perkara, termasuklah perkara yang melibatkan menjaga lisan. Nabi SAW telah menyatakan dalam banyak hadis tentang al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim tu adalah apabila lisan dia dan juga tangan dia ni, orang Islam yang lain selamat daripada lisan dan juga tindakan dia, tindak tanduk dia. Jadi dia tidak mengeji orang, tidak mencemuh orang. Kerana apa? Kita lihat dalam sebahagian kawan-kawan kita ni dalam usaha untuk nak menyampaikan dakwah, mereka tidak menjaga hal ini, tidak menjaga hal ini. Ucapan mereka keras, penuh dengan perkataan-perkataan yang tak elok kepada mukhalif, kepada orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Bahkan itu jadi amalan harian dia setiap hari. Setiap hari dalam media sosial takkan tinggal untuk nak langgak beri gelaran-gelaran buruk kepada orang-orang yang dia tak setuju dengan pandangan tersebut. Ya, kita tak setuju dengan beberapa orang dan orang tu dianggap sebagai tok guru dalam masyarakat kita. Akan tetapi itu bukan lesen untuk kita berikan gelaran buruk kepada mereka. Jadi tak sepatutnya sikap kita begitu. Jadi ini yang tidak wajar untuk kita lakukan. Dan bila kita sebut tentang hal ini, dia kena melihat secara keseluruhan. Dia perlu melihat dari sudut diri dia sendiri, bagaimana amalan dia dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah yang kecil, saya selalu sebut benda ni pada kawan-kawan kita. Sunnah kecil melibatkan zikir selepas daripada solat, sehingga kita ni jadi satu sangat sinonim dengan orang yang menisbahkan diri pada sunnah ni. Lepas sembahyang fardu terus bangkit, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangkit balik. Jadi
Sedangkan Nabi SAW setiap kali lepas solat fardu baginda akan duduk dulu istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sampai kan dah jadi satu sinonim dengan kita ni. Setiap kali lepas solat kita makin kita tak setuju dengan amalan melakukan zikir jama'i selepas daripada solat, tapi kita tinggalkan zikir tu. Lalu kita mangkit terus kita solat sunat. Saya tak tentu ada urusan ni, bukan masalah bila situasi keadaan tentu ada urusan, tapi dah menjadi satu kelaziman. Setiap kali tuan-tuan buat benda tu tak boleh. Jadi kita telah meninggalkan sunnah yang menjadi kelaziman Nabi SAW. Jadi ini masalah. Dan satu lagi, dalam kerangka benda yang termasuk dalam khilaf mu'tabar, saya cukup tak suka bila mana kita bertegas dalam hal ini. Jadi sampai ke tahap kita cukup tegas dalam benda yang masih dalam lingkungan khilaf yang mu'tabar, yang boleh diterima, tapi kita bertegah dalam hal ini. Jadi janganlah sampai begitu kan. Jadi ini antara perkara yang masuk dalam hal ini. Jadi kita bila kita terlupa tentang diri kita, disebabkan kita mungkin fokus kepada orang lain, menyebabkan kita lupa. Dan nasihat ini adalah kepada diri saya sendiri. Dan berapa banyak dah saya sebut tuan-tuan, saya menyesal di atas tindak tanduk yang kita buat di zaman kita mula-mula balik dulu kan. Saya boleh buat mayang raya satu khutbah. Mayang raya satu khutbah. Saya tanya, ni sunnah Nabi begini. Hal lain tu, hal dua tu imam-imam mazhab. Ni yang ni sunnah Nabi. Kita kena ikut sunnah Nabi ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dengan kita. Jadi terpinga-pinga orang dalam satu surau. Jadi saya bila fikir tadi lajak sungguh kita jadi lajak dalam banyak bab, sehingga menyebabkan kita terlupa bahawasanya yang imam-imam mazhab ni dia pun ambil daripada mana kan. Dan perkataan ini bukan disebut oleh Syekh Saleh Fauzan, seorang ulama hay'ah kibar ulama Arab Saudi. Dia kira zaman ni kira orang kata Syekh Salafi orang tak boleh hebat dia lah. Dia pun sebut, dia kata mana mungkin kita boleh kata imam-imam mazhab ni tidak ikut sunnah. Dia pun mestilah ikut sunnah. Pandangan mereka tu mestilah berdasarkan kepada sunnah. Tapi mungkin sudut kefahaman yang berbeza-beza, dan kita ulang banyak ni supaya kita faham tentang hal ini. Kerana surah-surah hak dia kata kita ikut sunnah. Kita mazhab ni masalah. Jadi kita masih ada lagi sahabat-sahabat kita ulang benda ni. Jadi kita kata habis kalau macam tu dia pun ikut. Takkanlah Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Abu Hanifah mereka ni pergi ambil selain daripada sunnah Nabi. Tak mungkin benda tu. Kerana mereka lah imam ahlus sunnah. Tapi mungkinlah sudut faham yang berbeza kan? Dan macam-macam lagi. Jadi tapi kita duk pergi sebut ucapan begitu. Jadi saya cukup tak boleh. Bahkan kita yang mengkritik dengan begitu lantang tersebut, kita pun tak tahu mana pun. Baca Quran pun masih salah lagi. Duk main mengaji ni lama dah, tapi duk baca Quran tu salah lagi kan. Jadi kalau lihat tu pun kita tak boleh nak selesai, jadi kita berhentilah daripada duk buat kerja-kerja rudud ni, mengkritik orang lain. Sudah berhenti, saya kata berhenti.
pergi mengajilah dulu kan, fokuskan, berhenti mengaji tu kan, daripada menyibukkan diri dengan benda-benda seperti ini. Ada, saya tengok ni ada ikon orang, saya tengok pergi buat grup Telegram khusus dia, mengutarakan pandangan-pandangan dia. Hai. Kita baru kenal kawan ni sehari dua ni. Nampak dia nak jadi salafi sebagainya. Tengok kemas dah buat grup Telegram dia, menghimpunkan pandangan-pandangan dia. Kemas dah ni. Jadi tok guru dah. Start mengkritik orang tu, mengkritik, tahzir orang tu, sampai tok guru dia mengaji tu pun dia tahzirkan kawan tu. Jadi kita kata hang ni lajak dah ni kan. Jadi inilah antara masalah yang memberikan imej yang tak baik kepada dakwah sunnah ni. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Al-Hafidh Ibn Rajab dia buat mai satu bait syair yang saya rasa cantik lah. Dia kata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi shani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dia kata, engkau melakukan maksiat kepada Tuhan tetapi engkau mengaku mencintainya, ini demi Allah adalah suatu yang buruk dalam analogi, ini dalam qiyas. Kalau seandainya cintamu itu jujur, engkau pasti mentaatinya, kerana orang yang mencintai pasti taat kepada yang dicintainya. Baik, dia kata lagi, semua maksiat ni tumbuh dari sikap mendahulukan hawa nafsu daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah menyatakan bahawa di antara sifat orang-orang yang musyrik itu adalah memperturutkan hawa nafsu, dan ini terdapat di sejumlah tempat dalam kitabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka jika mereka tidak menjawab tentanganmu, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidakkah kamu lihat mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Jadi dalam konteks ikut patuh kepada hawa nafsu tu juga Allah Ta'ala menyifatkan dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi kita tidak mahu mengikut yang benar. Jadi kita orang dah sebut dah benda ni salah, benda ni batil dan tidak ada asasnya dalam agama, tapi kita duk kata juga tak apa, hampa ni Wahabiyah. Jadi kami tak mau ikut benda ni pasal hampa ni golongan ni. Jadi kami tetap dengan pendirian kami. Jadi mereka tetap dengan pendirian tu kerana mereka telah membutakan mata mereka dari menilai perkara yang hak. Jadi mengikut perkara yang batil itu atas prinsip apa? Atas prinsip hawa, mendahulukan hawa nafsu. Sebab itu Ibn Rajab berkata, begitu pula bid'ah tumbuh kerana sikap mendahulukan hawa nafsu daripada syariat, dan kerana itulah para penganutnya dinamakan sebagai ahlul ahwa. Musim Muharram baru ni tuan-tuan boleh tengok macam mana penganut-penganut Syiah depa ni sampai macam hilang pertimbangan sampai tak boleh buat penilaian langsung mana yang hak, mana yang batil. Saya tengok pakat duk edar hashish macam ganja bisa masa lagi nak nak tibai, nak bagi cedera ni, dia nak kena lalu dulu barulah dia boleh buat benda-benda tu jadi nak tahan sakit tu dan sebagainya sampai ke tahap itu. Jadi benda yang halal haram pun semua kira sapu lah. Yang penting dalam bab ni nak kira ikut juga bagi boleh juga benda. Jadi ini bermakna
mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Baik. Begitu pula mencintai orang. Yang wajib adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin wajib mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dari para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang saleh secara umum. Inilah sebabnya di antara tanda-tanda adanya manisnya iman pada diri seorang adalah bahawa dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. So dalam konteks ni sama juga. Kita sukakan kepada seseorang dari sudut contoh tentang mengaji. Kita suka kepada seseorang ustaz tentang mengaji. Sukanya tuan-tuan pada dia tu adalah kerana Allah. Jadi ini bila kita suka pada dia kerana Allah, ini bermakna kalaulah dia betul kita ikut. Kalau tiba-tiba dia menyimpang daripada jalan yang benar, pada waktu tu benda yang dia menyimpang itu kita tak ikut kan. Jadi inilah bukti apabila cintanya seseorang itu kita cinta kerana Allah, bukannya kerana mengikut hawa nafsunya. Dan diharamkan memberikan loyalty, maknanya patuhan kepada musuh-musuh Allah dan orang-orang yang Allah benci secara umum. Dan dengan ini agama semuanya menjadi tertegak. وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. Kata Nabi SAW, siapa yang mencintai kerana Allah, bencinya kerana Allah, memberi kerana Allah dan tidak memberi kerana Allah, maka dia telah pun meraih kesempurnaan iman. Sedangkan orang yang cintainya, bencinya, pemberiannya dan tidak memberikannya adalah kerana memperturutkan hawa nafsunya, maka itu adalah kekurangan bagi imannya yang wajib. Kerana itu dia wajib bertaubat darinya dan kembali untuk mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang di dalamnya ada keridaan Allah dan Rasulnya daripada mengikuti seluruh kemahuan dan keinginan hawa nafsunya. Jadi dalam konteks ni kita kena faham juga ada perbahasan dalam masalah akidah ni yang disebut sebagai al-wala wal bara'. So kita meletakkan loyalty kita, kepatuhan kita yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasul, dan kepada ulil amr dalam konteks bila mana mereka mentaati Allah dan Rasul. Kalau dah sampai masa mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul, pada waktu tu kita kata la sam'a wa la ta'ah, tidak ada dengar dan juga tidak ada ketaatan. Dan juga kena ada prinsip bara', kita melepaskan diri kita membebaskan diri kita daripada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tidaklah bermakna, ini dalam konteks zaman hari ini kan, orang-orang bukan Islam kita membenci kekufuran yang ada dalam diri mereka, ideologi kufur yang dibawa oleh mereka kan. Dan dalam masa yang sama kita tidak menjadikan mereka ni sebagai idola kita kan. Inilah masalah bila masyarakat Muslim tidak jelas tentang hal ini, maka mereka meletakkan individu-individu ni sebagai idola mereka kan. Jadi anak-anak muda kita tengok ni sanggup buat apa saja kan, demi idola mereka kan, sama ada idola hiburan, idola sukan dan macam-macam lagi kan. Jadi suka tu ada had dan batasannya kan. Jangan sampai menggadai prinsip-prinsip agama kita dalam kerangka kita menzahirkan keharmonian beragama dalam sesuatu masyarakat majmuk. Ini tidaklah bermakna sampai ke tahap amalan agama mereka pun kita buat kan. Yang inilah yang ramai Muslim hari ini tidak jelas, sehingga menyebabkan mereka tidak nampak apa masalahnya kan. Duk pergi pakai musim Christmas pergi pakai baju Santa Claus tu kan. Apa kata apa masalah, tak ada apa, masyarakat harmoni bla bla dan sebagainya. Kita kata tak boleh kan. Benda yang tak boleh lah kan. Jadi mereka tidak nampak prinsip ini dalam hal ini, menyebabkan bagi mereka semua benda ini tidak menjadi satu kesalahan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-42 insyaAllah.
Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.